Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aisyah Syafiqah binti Jamil daripada kumpulan 1 Minggu 5 akan membentangkan bagi subjek Institusi Kekeluargaan Islam HIS 224 bagi tajuk berkenaan dengan hak isteri dalam isu pasangan tidak menunaikan tanggungjawab nafkah. Saya akan membentangkan bagi definisi nafkah, jenis nafkah dan juga kadar nafkah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Anis Sofia binti Adnan. Saya akan membincangkan tentang apa itu hak isteri dan isu-isu masalah pasangan yang tidak menunaikan tanggungjawab nafkah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Zahra binti Abdul Rahim. Saya akan menerangkan bahagian tindakan atau pendekatan yang boleh diambil oleh isteri terhadap suami yang tidak ataupun mengabaikan tanggungjawab nafkah dan juga bahagian cadangan serta kesimpulan. Definisi nafkah dari segi bahasa bermaksud mengeluar dan membelanjakan. Manakala istilah ahli fiqh, nafkah ialah belanja atau sara hidup yang dikeluarkan oleh seseorang kepada orang yang layak menerima pembiayaan daripadanya, seperti isteri dan anak-anak yang di bawah tanggungannya. Syarat wajib nafkah terdiri daripada 4, iaitu isteri serah diri dengan penyerahan sempurna sama ada lakukan persetubuhan ataupun tidak. Yang kedua, perkahwinan yang sahih. Yang ketiga, isteri sudah layak disetubuh. Dan yang terakhir, hak suami tidak luput tanpa perkara yang diharuskan pada syarak. Nusyuz menjadi salah satu hak yang wajib isteri terima daripada suaminya sejak mereka sepakat membina rumah tangga. Berdasarkan kepada hadis Abdullah ibnu Amr, Nabi SAW bersabda, maksudnya, sesungguhnya untuk Tuhan kamu terdapatnya hak, dan untuk badan kamu terdapatnya hak, dan untuk keluarga kamu terdapatnya hak, dan untuk isteri kamu terdapatnya hak, dan berikanlah setiap yang hak itu haknya. Terdapat dua jenis nafkah, iaitu nafkah zahir dan juga nafkah batin. Nafkah zahir hukumnya wajib. Nafkah zahir terdiri daripada keperluan asasi manusia seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan juga perubatan. Memberi nafkah kepada isteri walaupun isteri tersebut seorang yang berada dan berkemampuan. Nafkah batin pula halal selagi tiada yang menghalang hadas, nifas, ihram. Nafkah batin merujuk kepada cara muamalah yang baik antara suami isteri dan juga kebersamaan hubungan kelamin yang baik antara suami isteri tersebut. Dalil dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 187, maksudnya isteri-isteri kamu itu adalah sebagai pakaian bagi kamu dan kamu pula sebagai pakaian bagi mereka. Berdasarkan kepada dalil di atas, jelas menunjukkan bahawa pihak suami wajib menunaikan nafkah zahir dan batin ke atas tanggungannya semampu mungkin. Berdosa besar kepada sesiapa yang tidak menunaikan hak-hak yang telah diamanahkan kepada mereka, seperti si suami yang tidak menunaikan nafkah batin terhadap isterinya. Berdasarkan kadar nafkah pula, pemenuhan nafkah isteri dilaksanakan secara fleksibel sesuai dengan keperluan keluarganya. Suami boleh memberikan sejumlah harta serta hal-hal lain dengan kadar kemampuannya. Firman Allah tentang betapa pentingnya nafkah agar ditunaikan kepada isteri. Maksudnya, hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan sesiapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah ia memberikan nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya sekadar yang mampu. Seterusnya, saya Anis Sofia Adnan akan membincangkan tentang apa itu hak isteri. Menurut Wahbah Al-Zuhaili 1997, isteri mempunyai hak sebagaimana suami selepas berlangsungnya akad nikah, kerana melaluinya akan menimbulkan hak-hak dan tanggungjawab antara keduanya. Justru itu, menjadi kewajipan suami untuk melaksanakan tanggungjawabnya untuk memenuhi hak-hak isteri yang berbentuk keuangan dan bukan keuangan. Merujuk kepada Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984, Mahkamah boleh memerintahkan seorang suami untuk membayar nafkah kepada si isteri dan juga memperuntukkan tuntutan tunggakan nafkah. Jika suami gagal memberi nafkah, maka isteri berhak menuntut nafkah di mahkamah syariah. Nabi Muhammad SAW bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah sebaik-baik budi pekertinya, dan yang sebaik-baik budi pekerti adalah yang baik pada isterinya. Hadis riwayat Al-Tirmizi ayat 20. Seterusnya ialah isu-isu dalam masalah pasangan tidak menunaikan tanggungjawab nafkah. Isu yang pertama adalah berkenaan aduan tidak diberi nafkah yang menyebabkan kes cerai semakin meningkat. Aduan berhubung suami tidak memberi nafkah seperti yang diperintahkan mahkamah sebelum ini
semakin meningkat dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP berbanding sebelumnya dan telah menyebabkan segala urusan berkaitan penceraian dan tuntutan nafkah menjadi semakin sukar. Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM iaitu Datuk Muhammad Naim Mokhtar berkata, sebanyak 201 kes nafkah tertunggak direkodkan sejak Mac 2020 hingga Mei yang lalu. Setakat ini, sebanyak 36,983 kes penceraian didaftar di Mahkamah Syariah sepanjang tempoh berkenaan. Oleh itu, antara punca masalah rumah tangga adalah disebabkan oleh tidak bertanggungjawab, tiada motivasi dalam perkahwinan, pengabaian nafkah dan penagihan dadah. Isu yang kedua ialah nafkah isteri terabai atas faktor telah bekerja. Terdapat banyak berita yang memaparkan kecuaian si suami dalam pemberian nafkah kepada isteri yang bekerja terutamanya semasa pandemik COVID-19. Kebanyakan wanita yang mempunyai kerjaya telah menyebabkan nafkah mereka tidak lagi dianggap penting sehingga menyebabkan pengabaian nafkah oleh si suami. Justru itu, suami wajib dan bertanggungjawab memberi nafkah selain menjaga kebajikan si isteri serta anak mengikut kemampuan masing-masing. Menurut Ketua Penolong Pengarah Bahagian Latihan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia iaitu Abdul Halim Abdullah, walaupun isteri yang bekerja dan pendapatan lebih besar daripada si suami, nafkah kepada isteri tetap wajib diberi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang bermaksud, dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu. Dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu mengikut cara yang sepatutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fatimah Zahra binti Abdul Rahim. Baiklah, saya akan meneruskan bahagian yang seterusnya iaitu pendekatan yang dianjurkan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah bagi menangani masalah suami yang mengabaikan hak-hak isteri mereka. Cara yang pertama ialah si isteri boleh menasihati si suami dengan cara yang baik. Manakala cara yang kedua, meminta bantuan orang ketiga atau orang tengah dalam menyelesaikan masalah mereka. Cara yang ketiga, jika tidak berhasil, maka si isteri boleh meminta bantuan Mahkamah Syariah untuk menasihati suami atau mengambil tindakan. Dan cara yang terakhir iaitu si isteri boleh memohon penceraian yang dipandang sebagai jalan terakhir, namun adalah cara yang terbaik bagi mendapatkan perdamaian di antara si isteri dan si suami. Manakala berdasarkan rujukan di dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984, di Malaysia ni hak seseorang wanita itu telah ditentukan dengan jelas di dalam Undang-Undang Keluarga Islam setiap negeri. Tujuan perundangan ini diwujudkan adalah untuk memberikan keadilan kepada kaum wanita supaya mereka mendapat hak yang sepatutnya dan juga tidak ditindas. Di samping itu, ia juga bertujuan untuk membolehkan pihak wanita menuntut hak yang sepatutnya diberi bersandarkan kepada tuntutan hukum syarak. Berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-128 ini, jelaslah bahawa seorang suami wajib menunaikan nafkah, manakala isteri pula mempunyai hak dalam mendapatkan nafkah maupun meminta penceraian daripada suaminya yang lalai terhadap nafkah sekiranya tiada jalan untuk mereka berbaik. Maka penceraianlah menjadi cara terakhir bagi mereka berdamai. Baiklah, kesimpulannya, pemberian nafkah adalah satu kewajipan atau tanggungjawab yang tidak boleh dilanggar dan harus dipenuhi oleh suami bagi isterinya. Secara ringkasnya, setiap hukum dan undang-undang Islam terhadap wanita memberikan satu kelebihan dan menjaga kedudukan wanita sebagai seorang isteri dalam perkahwinan. Dengan adanya hukum dan peruntukan undang-undang, diharapkan kaum wanita dapat berfikir lebih bijak dalam menentukan hak-hak mereka supaya kedudukan mereka terbela. Manakala kaum lelaki pula perlu menunaikan tanggungjawab mereka sebagai seorang suami dengan sebaiknya. Sesungguhnya Islam telah pun mengangkat martabat kaum wanita dengan segala keistimewaan yang telah pun diberikan oleh Allah. Walau bagaimanapun, hak yang cuba ditegaskan atas alasan hak asasi seharusnya tidak melanggar hukum syarak yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, berdasarkan daripada sabda Rasulullah ini dan juga pernyataan Imam Al-Shawkani dalam Nail Al-Autar, menjelaskan bahawa menjadi tanggungjawab ketua keluarga iaitu si suami
untuk mendahulukan isteri dan anak-anaknya dalam pemberian nafkah kerana ianya wajib ditunaikan. Sekian, diharapkan pembentangan ini memberi manfaat kepada semua. Terima kasih. Assalamualaikum.